Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayat yang ke-17 surah An-Naml. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Wahusyira li Sulaiman, dikumpulkan buat Sulaiman. Apa dia? Iaitu junuduhu, bala tentera dia, minal jinni wal ins, di kalangan jin, manusia, watair, dan juga burung. Fahum yuza'un, lalu mereka itu dibagikan tugas masing-masing. Dibagikan tugas masing-masing bagi menjaga dan juga menyebar tauhid. Maka mereka itu berada di situ semua sekali, dalam keadaan barisan, dan juga menjaga tertib, tugas. Dan mereka ini golongan yang sedang bersedia untuk menyebarkan tauhid.
Jadi setelah dibagikan tugas masing-masing, hatta idza atau ala wadin nam. Mereka pun beredarlah pergi. Hatta sehinggalah mereka sampai kepada satu tempat lembah. Lembah wadin namli, lembah semut. Karena sampainya mereka itu di kawasan lembah semut. Qalat namlatun, berkatanya seekor semut. Mana ni sebagai ketua lah. Ya ayuhan naml, wahai semut sekalian, udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke tempat kamu masing-masing. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Jangan kamu biarkan, janganlah sampai Sulaiman dan juga tentera-tentera dia, bala tentera dia itu memijak kamu. Wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka itu tidak menyadari. Sininya Allah Ta'ala ilhamkan kepada semut. Yang mana semut itu boleh kenal Nabi Sulaiman. Mana bukan kata semut tu tahu sendiri, tidaklah. Maknanya semut itu Allah Ta'ala sudah bagi ilham kenal akan Nabi Sulaiman. Dan juga mereka itu faham seorang Nabi itu tak akan menzalimi. Walaupun seekor semut. Walaupun semut. Maka oleh itu mereka memberi pesanan pada tentera-tentera kepada pokok semut semua sekali itu supaya menyorok masuk ke tempat masing-masing. Kerana tidak mahunya dipijak oleh manusia. Dipijak oleh Nabi Sulaiman dan juga tentera-tentera dia. Fatabassama dhahikan. Senyum dan ketawa. Sambil ketawa. Oh, ni kena ingatlah dalam kepala. Fatabassama dhahikan. Maka dia pun senyumlah. Nabi Sulaiman dhahikan, sambil ketawanya dia, min qawliha, kerana perkataan semut itu yang difahami melalui ilham. Yang difahami melalui ilham. Sebab semut macam mana nak dengar suara dia, kan? Mana semut ni kecil ya. Maka sini yang diilhamkan daripada Allah Ta'ala, maka dia boleh dengar dan dia boleh faham. Waqal, berkatanya Nabi Sulaiman setelah mendapat anugerah gitu, Rabbi auzi'ani, wahai Rabb aku, bagilah ilham kepada aku tauhid, taufik. Bagi ilhamkan kepada aku taufik, hidayah. An ashkura ni'mataka, agar aku dapat mensyukuri nikmat engkau, allati an'amta alayya, yang engkau bagikan nikmat itu kepada aku, wa ala walidayya, dan kepada kedua ibu bapa, wa an a'mala salihah, dan juga aku beramal saleh, tardahu, yang engkau redai. yakni ilhamkan, bagilah taufik pada aku supaya nak beramal soleh. Amal soleh yang macam mana? Taradahu, itu syarat. Amal soleh ni mesti yang diredai oleh Allah. Bukan yang diredai oleh kerajaan. Bukan diredai oleh ketua mana-mana, tidak. Diredai oleh Allah Ta'ala.
Wa adkhilni, dan masukkanlah aku bi rahmatika, dengan rahmat kamu, fi ibadika salihin, bersama di dalam kalangan hamba-hambamu yang saleh. Dan nak tauhid dalam ibadah itu kena doa. Itu maksudnya. Doa untuk syukur pada Allah Taala, doa. Untuk ibadah pada Allah Taala, doa. Sebab tu dalam hadis ada ajar pada kita, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, untuk zikir pada kamu, wa syukrika, dan syukur pada kamu, wa husni ibadati, dan untuk eloknya ibadah kepada kamu. Sama dengan ayat ini, sama dengan doa ini. Cuma yang Nabi ajar tu lebih pendek. Yang Nabi ajar tu lebih pendek lagi bacaan dia. Dan itu dibaca dalam solat sebelum daripada salam kita baca. Ataupun tak sempat pun boleh baca selepas pada salam, selepas pada selesai solat kita baca. Habis itu, wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhud. Maka dia pun kehilanganlah, tak jumpa cari. Siapa dia? Itu Nabi Sulaiman tak jumpa carinya burung. Burung ni jasus sekali. Maknanya untuk sebagai pengintip. Kerja burungnya dalam peperangan ini adalah pengintip. Dalilnya inilah. Ini sebagai pengintip. Faqala ma liya la aral hudhud. Maka dia berkata, Nabi Sulaiman berkata, kenapa aku tak nampaknya burung hudhud? Amkana minal ghaibin, adakah dia ni termasuk di kalangan yang tidak hadir? La'u'adzibannahu 'adzaban syadidah, pasti aku akan kena siksaan yang berat padanya. Au la'adzbahannahu, ataupun aku akan sembelih dia. Au la ya'tiyannani bisultani mubin. Au situ jadi dengan makna illa. Au situ jadi dengan makna illa. Au last sekali. Ataupun ilaan, sehingga. Au sini dengan makna ilaan, sehingga. Sehinggalah benar-benarnya ia datang kepada aku. Bawa datang kepada aku. Bisultanin mubin, dengan hujah yang zahir. Dengan hujah yang zahir. Yang zahir memberi jelas akan alasan kenapa dia itu tidak hadir. Alasan kenapa dia itu tidak hadir. Famakatha ghaira ba'idin, maka tak lama kemudiannya, ya, ghaira ba'idin, tidak jauh. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Maka berkatanya dia, yakni burung itulah yang berkata, ahattu bima lam tuhit bihi, aku mengetahui akan perkara yang kamu tidak tahu. Aku mengetahui akan perkara yang engkau tidak tahu. Dan inilah dalil Nabi Sulaiman tak tahu. Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu ghaib. Yang Allah Ta'ala cerita sini melalui kisah. Ilmu ghaib ni milik Allah. Ilmu ghaib ni milik Allah. Dan dia tak tahunya
Tak tahunya burung tu pergi mana, hilang ke mana. Yang mana ada kekeliruan sebelum pada ni, semut tu dia boleh tahu. Semut tu dia boleh dengar. Tapi kenapa burung hut-hut ni mana besar pada semut? Hilang tak jumpa cari gimana? Satu. Lepas tu kenapa dia menghilang? Tak tahu juga. Kenapa dia menghilang? Kenapa jadi lama tu? Dan apa yang dia tahu? Tak tahu juga. Apa yang burung itu tahu, dia pun tak tahu. Lalu dia katanya, wajib itu kami sabain. Aku datang ni mari kepada kamu ni, mari daripada satu tempat Sabak. Nama tempat dia Sabak. Sabak sini yang ramai ulama katanya Yaman lah. Yaman. Binaba'in yakin, dengan perkhabaran yang yakin. Dengan perkhabaran yang meyakinkan. Sini marinya cerita yang kita panggil Balqis kan? Cerita Balqis. Cuma untuk dimaklumkan, nama Balqis tu tak sahih. Nama Balqis tu tak sahih pun dalam hadis. Yang ada pun hanya pendapat sahabat, itu pun asar sahabat itu mauquf. Kalau tidak pun maqtu'. Kalau tidak mauquf sekalipun, maqtu'. Mana sanad dia pun tak berapa kuat. Daripada sahabat sekalipun. Daripada sahabat sekalipun tidak kuat. Yang bernamanya Balqis. Yang bernama Balqis itulah yang kita pun ramai bagi nama anak ni Balqis kan. Balqis tu pun nama anak Balqis salah? Tak salah. Tak ada salah pun. Kerana mungkin dia niat sebagai inilah. Yang dia niatkan inilah. Dan dalam kitab tafsir sudah biasalah. Ada setengah-setengah kitab tafsir tu akan mengatakan inilah nama dia Balqis secara qat'i lah, mana secara jelas dia beritahu ini adalah Balqis. Tapi benda yang zon ni tak perlulah kita kata nama dia. Tak tahu dengan keyakinan, maka tak perlu kita sebut nama dia. Kita sebut nama ni jika perlulah. Kalau kita tahu nama dia, maka kita sebut. Kalau tidak, tak ada disebutkan dalam Al-Quran pun tidak disebutkan, mana ia tak penting manalah nak disebutkan tu. Ya, tak sebut. Nak sebut dia pun tidak penting. Maka nama dia tu itu majhul lah. Tidak secara sahih. Tidak secara sahih diketahui nama Balqis itu. Dan cerita pasal Balqis, kerajaan Balqis ni banyak sangat cerita-cerita dongeng. Banyak. Cerita-cerita Israiliyat, lebih-lebih lagi di kalangan pokok tarikat sufi apa semua, dia gunalah cerita ni. Kerana ada pula nama Asif Barkhaya ke apa nama seorang lagi tu. Hak tu pula yang diguna-gunakan pula. Ada Tok Wali yang hebat pula. Ada Tok Wali hebat. Asif Barkhaya nama dia. Asif bin Barkhaya. Sohorlah juga. Jadi cerita yang tidak berkenaan tu kita letak tepi. Quran ni kita ambil hak ori. Tengok ada Quran ni maka kita tengok ori sudahlah. Depan kita benda ori dah. Nak sibuk nak cari hak tidak ori buat apa lagi? Ya. Depan kita ni dihidangkan benda yang ori dah. Nak tengok juga yang tidak ori, tak payah. Tak payah. Benda yang tidak disebut, maka barang tak sebut tu mana barang tak penting. Dia mudah gitu ya. Ada sebut nama? Tak ada sebut nama. Tak sebut nama, maka tak penting. Tak penting, habis cerita. Nak sebut-sebut ni benda penting. Jadi tak sebut, tak ada penting apa. Cuma dia ni adalah ratu. Dia kira raja lah kita panggil. Raja Sabah. Dia ni Raja Sabah. Kita panggil ratu lah kan. Raja, ratu kan. Inni wajadtu mar'atah. Aku jumpa ni bayan pada hak dia mari daripada Sabah tadilah. Sungguhnya aku pergi jumpa
jumpanya satu orang perempuan. Imra'atan. Tamlikuhum, yang peliknya perempuan ini dia yang memerintah orang ramai. Situ rujuk pada penduduk negeri Sabah. Maka dia ni memerintahnya rakyat negeri Sabah. Wa utiyat min kulli syai'in, dan dia ni diberi segala sesuatu kelebihan untuk memerintah Sabah lah maknanya. Segala sesuatu yang diperlukan untuk memerintah Sabah ada pada dia seorang perempuan. Ada pada dia seorang perempuan. Maka ini peliklah. Cerita satu orang perempuan yang mana boleh merintahnya satu negara. Walaha 'arsyun 'azim. Dan dia pula adanya arash, ada singgahsana yang besar. Singgahsana ni katil. Singgahsana ni adalah katil besar untuk lepak atas. Mana katil besar raja lah yang dibentangkan di depan balai kau gana kau. Yang mana raja duduk atas tu ataupun raja letak kursi dan dia duduk atas. Dah besar. Wajah Tuhan dah aku jumpa dia ini. Mana jumpa ni mana dia tak sedar lah. Mana perempuan ni tak sedar lah. Ratu Sabah ni dia tak tahu pun. Wa qaumaha, dan juga kaum dia dan kaum dia ini yasjuduna lisyam. Satu lagi benda yang peliknya akidah mereka. Akidah mereka sujud kepada matahari, sujud ke matahari. Min dunillah, bukan pada Allah Taala. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, lalu syaitan sudah hiaskan buat mereka akan amal-amal mereka. Fasaddahu, maka berjayanya syaitan menyekat mereka itu daripada jalan yang sebenar, jalan tauhid. Fahum la yahtadu, maka mereka itu tak mendapat petunjuk. Jadilah mereka itu menyembah kepada selain pada Allah Taala. Jadi syaitan itu dia sekatnya mereka itu supaya mereka itu tidak sujud kepada Allah Taala. Tidak sujud kepada Allah Taala, alladzi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardh. Yang mana Allah Taala lah yang boleh mengeluarkan segala benda yang tersembunyi di langit-langit dan juga bumi. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, dan dia Allah Taala mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan, iklankan. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah Taala itu dialah, tidak adanya Tuhan melainkan dia yang layak disembah. Rabbul arsyil azim, dialah yang berkuasa, pemiliknya arasy yang besar. Setelah diberitahu oleh burung hud-hud ni, maka berkatanya Nabi Sulaiman, sananzuru asadaqata am kunta minal kadhibin. Aku akan tengok, aku akan fikir. Sananzuru sini, kami akan lihat, kami akan fikir makna dia. Kami akan fikir macam mana? Asadaqta, adakah kamu ni bercakap benar? Am kunta minal kadhibin, ataupun kamu ni memang termasuk di kalangan orang yang berdusta? Kita tengok macam mana. Maka diuji kebenaran kata-katanya burung hud-hud itu. Idhab bi kitabiha, bawa surat aku ini. Kamu pergi bawa surat aku ini. Burung ni dia beritahu kepada burung. Fa'alqih ilaihim, lalu lemparlah surat ni kepada mereka. Lempar. Yang ni kepada mereka sini, yang maksudnya adalah surat itu ditujukan kepada ratu dia tu lah. Mana Ratu Sabah tu, raja dia. Summa tawalla anhum, kemudian kamu berpaling lari daripada mereka. Yang ni duduklah tempat mana-mana dekat dengan mereka, perhati tengok. Fanzur, maka kamu perhati tengok. Madza yarji'un, apa yang mereka itu jawab.
Yarji'un situ dengan mana apa yang mereka itu jawab. Mana mereka itu memberi balasan apa? Apa tindakan mereka setelah itu? Apa rujukan merekanya selepas pada itu? Selepas daripada sampainya buku aku tu kepada surat aku tu kepada mereka. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabu karim. Berkatanya Ratu Sabah itu, ya ayyuhal mala'u, wahai pemimpin, wahai pembesar-pembesar sekalian, inni ulqiya ilayya, sungguh aku ni dilemparkan, diberikan kepada aku kitabun karim, satunya surat yang mulia. Mulia sini maknanya yang berharga. Innahu min Sulaiman. Kenapa dia kata gitu? Innahu min Sulaiman. Ia daripada Sulaiman. Tapi dalam dia, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam dia tu adanya disebut dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Jadi sininya dalam tu ada beritahu tentang tauhid. Sebab bismillah ni maknanya ista'inu. Hendaklah kamu memohon pertolongan, berdoa dengan menyebut nama Allah, dengan sebut nama Allah. Jadi adanya perkara itu. Yani ista'inu billah biismillah maknanya. Ista'inu biismillah bismillahirrahmanirrahim ay la bisyamsi wala lil qamari. Tidak dengan matahari ataupun bulan. Bulan pun tidak. Mana tak sebut pun matahari bulan, mana dia ni satu orang yang lain sikit. Maka dia ni satu orang yang mana menyembah bukan seperti mana kita. Dia menyembah bukan seperti mana kita, ada Tuhan lain. Yang mana kita ni matahari, sembah matahari. Dan Allah ta'alu alayya. Jangan kamu menyombong, membesar diri terhadap aku. Waktu ni muslimin, dan hendaklah kamu semua datang, mari pada aku secara mentauhidkan Allah. Muslimin sini dengan mana muwahhidin. Mari sini pergi jumpa dengan aku secara patuh akan Allah Ta'ala. Qalat ya ayyuhal mala'u, berkatanya Ratu Sabah itu, ya ayyuhal mala'u, wahai pemimpin-pemimpin sekalian, pembesar-pembesar sekalian, aftuni, bagi syurlah kepada aku, fi amri, dalam urusan aku ini, ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Ini dia beritahunya kelebihan dia. Sama sekalinya aku tidak memutuskan keputusan sehinggalah kamu hadir semua sekali dan menzahirkan pendapat-pendapat kamu. Kamu hadir, jumpa dengan aku dan memberi syur kepada aku. Mana dia tidak akan buat keputusan biasanya, melainkan kedatangannya pembesar-pembesar dia. Qalu, pembesar-pembesar berkata, nahnu ulu quwwatin. Kita ni adalah orang yang memiliki kekuatan. Mana kekuatan dari segi tentera. Wa ulu basin, dan juganya kita ni memiliki pertahanan. Syadidin, yang kuat. Wal amru ilaiki, dan keputusan itu serah kepada kamu. Fanzuri, maka tengok molek-molek. Mada ta'murin, apa yang kamu nak perintahkan. Fikir molek-molek, macam mana yang kamu nak perintahkan itu, fikir yang terbaik. Qalat, katanya Ratu Sabah ni,
innal muluka, sungguhnya raja-raja mana ni yang nak melawan orang ni, raja-raja yang nak melawan orang lain, nak menindas orang lain, nak menakluk orang lain, idza dakhalu qaryatan, bila dia masuk ke dalam satu negeri itu, afsaduha, dia akan rosak, dia akan rosakkan negeri, wa ja'alu 'izzata ahliha adillah, dan mereka itu akan mengadakan penghuni dia, penduduk dia yang mulia itu akan jadi hina dia. Wa kadzalika yaf'alu, dan demikian itulah yang kebiasaannya yang dilakukan oleh raja-raja yang nak menakluk. Yakni, tapi orang ni lain. Orang ni lain. Orang ni pelik sikit. Mana ini nak beritahu kebijaksanaannya Ratu Sabah. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin. Maka tengoknya sini dia kata wa inni, dan sungguh aku mursilatun ilaihim, aku nak hantar kepada mereka bihadiyah, dengan bawanya hadiah. Fanaziratu, maka nak tengok setara mana bima yarji'ul mursalun, dengan apanya utusan-utusan itu akan kembali, dengan bawa apa. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Maka tak kalanya datangnya pada Sulaiman, qala atumiddunani, adakah kamu nak memberikan kepada akunya harta? Yakni supaya kamu dapatnya buat syirik, supaya kamu dapat buat syirik. Fama atani Allahu khairun, maka apa yang Allah Taala bagi kepada aku itu lebih baik, mimma atakum, daripada apa yang kamu berikan kepada aku. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, bahkan kamu ni dengan hadiah kamu ni kamu rasa suka. Irji' ilaihim, kembalilah kepada mereka. Falana atiyannahum bijunudin la qibala lahum, maka pastinya kami akan datangnya kepada mereka dengan bawanya satu bala tentera. La qibala lahum, tidak mampunya mereka itu nak lawan ia. Biha, dengan lawannya tentera ini. Wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun, dan kami akan keluarkan daripada tempat itu adillah, dalam keadaan hina-dinanya mereka itu keluar, wa hum saghirun, dan mereka itu jadi hina-dina. Mana hina-dina? Ialah situ dah. Hadillatan wa hum saghirun maknanya hina-dina. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Berkatanya Nabi Sulaiman, wahai pembesar-pembesar sekalian, ayyukum ya'tini, siapa di kalangan kamu yang dapat bawa kepada aku? Bi'arshiha, bawanya singgah sana dia. Bawa mari. Qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka itu datang kepada aku muslimin, dalam keadaan patuh. Patuh sini patuh kerana terpaksa. Muslimin sini mana mereka itu patuh kerana terpaksa. Qala ifritum minal jin, berkatanya jin ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, aku akan bawanya singgah sana itu sebelumnya kamu duduk daripada tempat kamu itu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, sungguhnya aku ni atas perkara itu, usaha itu, nak lakukan itu, mampunya kerana kuat. Lagi boleh dipercayai. Lagi boleh dipercayai. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab,
Berkatanya orang yang di sisi dia dengan dia adanya ilmu. Ada ilmu sini, ilmu mari mana? Minal kitab. Mana ilmu ni mari daripada kitab. Mana dakwaan pokok sufi yang dapat ilmu laduni itu adalah mengarut dengan menggunakan ayat ni. Dia kata ini ada ayatnya untuk mereka dapatnya ilmu laduni, dan ilmu laduni ni mereka itu dapat dengan ilham gitu. Dan ini nak menyangkal dakwaan mereka. Sebenarnya kali tidak gitu. Ilmu ini mari daripada kitab. Ilmu ni mari daripada kitab. Mana kitab ni, mana kitab Allah. Bila sebut kata kitab ni, mana kitab Allah. Mana bukan mari reka-reka. Yang mana adanya ilmu itu, ilmu cara nak berdoa. Ilmu sini, ilmu apa? Ilmu doa. Ilmu doa yang menepati apa yang Allah Ta'ala nak. Doa-doa ni kena ikut syarat Allah. Bila Allah ikut syarat Allah, barulah Allah Ta'ala terima. Maka dia tahunya doa daripada kitab, yang mana dengan doa itu Allah Ta'ala makbul. Dengan doa itu Allah Ta'ala makbul. Yang ni dengan adanya ucapan-ucapan tertentu, lafaz-lafaz bentuknya isim azam ke apa ke yang dia sebut, yang mana lafaz-lafaz itu diperkenankan oleh Allah Ta'ala yang ada disebut dalam kitab. Bukan reka-reka seperti mana pokok sufi tarikat itu. Tidak. Dia kata apa? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan datang bawa ia. Aku akan bawanya kepada kamu ia itu. Yang ini secara yakin ni. Dia sebut sini secara yakin. Qabla an yartadda ilaika tarfuk. Sebelumnya kamu kelip mata. Sebelumnya pandangan mata itu berkelip kepada kamu. Maknanya kelip mata sebelum kamu berkelip mata. Jadi cerita yang dipilihnya sini oleh golongan sufinya, dia akan gunanya yang mana apa? Orang ini bernamanya Asif bin Bakhtiar. Asif bin Bakhtiar yang mana ataupun Bakhoya. Bakhtiar pun ada kata, Bakhoya pun ada kata. Yang mana dia ni satu orang yang suatu orang abid katanya, yang adanya ilmu laduni, seolah-olahnya Nabi Khidir, seolah-olah Nabi Khidir. Maka ilmu ini boleh didapati kepada orang lain? Tidak. Tidak. Sebab ini adalah ilmu daripada kitab, dan harus juga dia tu Nabi. Harus juga dia ni Nabi. Sebab dia sebut dengan perkataan yang yakin. Dan dibenarkan pula oleh Nabi Sulaiman. Dibenarkan pula oleh Nabi Sulaiman. Dan ucapan dia ni bukanlah nak beritahu dengan bentuk apa? Yang dia nak buat satu mafaqal asbab. Tetapi dia ni nak berdoa je. Dia ni nak berdoa. Ni adalah takwil yang paling tepatlah sininya. Paling sesuai. Iaitu dengan doa. Dengan doa, ada dalam riwayat kata dengan solat. Solat dan berdoa. Dan ada pula sebut dengan ada lafaz-lafaz tertentu lah. Ya Hayyu Qayyum lah, ya Dzal Jalali wal Ikram lah, apalah semua sekali itu adalah yang disebutkan dalam setengah-setengah riwayat. Tapi benda tu tak penting belaka semua sekali kerana banyaknya Israiliyat dalam riwayat itu. Jadi yang cerita pasal dia ni itu saja. Itu saja. Mana dia ada ilmu, dan ilmu yang dia ada tu sampai tahapnya ilmu yakin. Kitab ni kan kita kena yakin. Ya. Bila disebut tu ada ni dia ajar dalam kitab, maka itu meyakinkan. Dan boleh jadinya seperti mana yang Nabi Khidir. Boleh jadi seperti mana yang Nabi Khidir. Dan yang dianggap Nabi oleh setengah orang itulah. Dan boleh jadi yang lain pada tu.
Semua tu boleh jadi dan tidak diterangkan sini. Nah. Cuma orang ini bukan orang jahil, orang ini adalah orang yang berilmu. Maknanya dia ni orang alim. Dan orang alim pula orang alim kita. Nah, orang alim kita. Dan kita ni zaman lama ni, kan? Zaman Nabi Daud, Sulaiman ni, zaman yang lama. Zaman yang lampau dahulu. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu. Tak kalanya Nabi Sulaiman melihatnya ia singgahsana itu berada di sisi dia, depan dia, qala hadza min fadli rabbi. Maka dia pun terusnya ucap, ini termasuk kurniaan kelebihan daripada Tuhan aku. Tak sebut pun nama orang itu. Tak sebut pun orang itu. Tak sebut pun orang yang kata boleh buat mari. Dia sebut nama Allah. Mana sini apa yang dia ada ilmu itu adalah kaitan dengan yang ilmu wahyu. Sama ada orang itu memang dia nabi ke, ataupun ada isi dalam kitab itu yang sengaja Nabi Sulaiman nak suruh orang lain buat. Kan? Maka dapat diketahui ada orang alim, dan orang alim itu mengetahui adanya bacaan doa supaya bolehnya lebih cepat lagi. Dan ini adalah juganya nak beritahu, walaupun ifrit itu satu orang yang kuat, satu jin yang kuat, sangat kuat, jin yang paling kuat. Jin yang paling kuat ni jin ifrit. Makanya di sininya jin ifrit ini boleh dikalahkan dengan doa. Jin ifrit ini boleh dikalahkan dengan doa, dan doa itu mestilah daripada orang yang berilmu. Doa daripada orang yang berilmu. Dan apa saja yang ifrit nak buat kepada manusia tak akan dapat. Semua sekali itu dengan izin Allah, dan boleh dia ditepis itu semua dengan doa. Minta doa pada Allah Ta'ala. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah Ta'ala nak uji pada aku. Mana bolehnya sampainya singgah sana ni mari sini. Ini Allah Ta'ala nak uji pada aku. Sama ada aku ni nak bersyukur ke, ataupun aku ni nak kufur ke. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Para siapa yang bersyukur, maka syukur dia itu untuk faedah dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang mengkufuri akan nikmat ini, maka sungguhnya Tuhan aku, dia yang tidak berhajat. Lagi dialah yang maha mulia. Dia tidak berhajat pun dengan apa yang kamu nak buat tu. Dan dia tak peliknya kalau kamu tidak beriman pada dia, tak pelik apa. Makanya kesimpulannya sini adalah doa. Tauhid fid doa. Tauhid fid doa, bolehnya benda yang kita rasa tak logik pun boleh jadi. Benda yang kita rasa tak logik pun akan dapat. Antaranya gangguan syaitan. Macam mana kita nak tepi syaitan? Kan? Gangguan syaitan. Nak rasuklah apalah. Jin kan? Yang tak nampak ni. Macam mana kita nak tepi dia, nak tampar-tampar dia? Tak boleh. Mana kena dia. Kan? Jadi, kita boleh tepis dia dengan apa? Dengan doa. Maka dengan doa ni, benda yang mafauqal asbab tu jadi dapat. Dapat selamatnya kita daripada gangguan yang mana kita tak mampu pun manusia. Manusia tidak ada kudrah nak tampar syaitan ni. Dia tak ada kudrah tu. Nah, jadi, dia nak tampar tak boleh, nak pukul tak boleh, tapi dia adanya doa. Dia adanya doa. Dan hantu syaitan ni, kalau dia menjelma, kita boleh pukul. Kalau dia menjelma, maka dia boleh pukul. Seperti mana sahabat, ada juga syaitan-syaitan yang menjelma. Syaitan yang jelma, dia pukul dan dia bunuh. Dia pukul dan dia bunuh. Bila dia menjelma, maka dia nahaslah.
Sebab tu jangan takut pada hantu. Kalau hantu tu menjelma, syaitan tu menjelma jadi hantu, maka pukul je hantu. Ya, pukul je hantu. Kalau dia buat prank, sedang molek lagi. Kita kata parut sikit lagi kalau dia buat prank. Kan ada setengah orang kan dia buat kena orang lain untuk ngenak hantu kan. Ha? Kita nampak hantu, kita buat kan? Pukul. Kita pukul. Dan kita tak salah, kita pukul hantu. Oh, sorry ya, ingat hantu. Ingat. Sorry, sakit saja. Sebab orang yang gini, orang yang prank gini, tak akan dikenakan kisos. Tetapi kalau dia prank pada kita, menyebabkan kita tercedera ataupun cacat ke apa, wajib kisos. Kalau kita mati, dia wajibnya, bolehnya dibunuh dia. Dihukumkan kisos pada dia. Tak ada pasal-pasal. Habis itu ya, qala nukiru laha 'arsyaha nanzur atahtadi am takunu minal ladina la yahtadun. Berkatanya Nabi Sulaiman, nukiru laha, ubah suaikanlah buat perempuan itu, buat raja perempuan itu 'arsyaha sirasana dia, nanzur atahtadi. Kami nak lihatnya atahtadi, adakah dia ni akan dapatnya petunjuk, am takunu minal ladina la yahtadun, ataupun dia ni jadi orang yang tidak mendapat petunjuk. Falamma ja'at qila ahakadha 'arsyu, maka tak kalanya datangnya perempuan itu, datangnya raja perempuan itu, qila, lalu ditanya, ahakadha 'arsyu, inikah dianya arash kamu, sehingga sana kamu gini ke? Qalat, katanya perempuan itu, ka'annahu hu. Ini jawapan yang bijaksana. Ini juga yang disebutkan oleh ulama tafsir. Dia kata, inilah tandanya Raja Sabak ini adalah seorang yang bijaksana kerana dia menjawab ka'annahu hu, seakan-akannya ia. Kerana dia tengok tu, sehingga sana dia dah. Tapi dia tetap juga jawab bentuk ragu. Dia tetap juga jawab bentuk ragu. Seakan-akannya ia. Dia tak beritahu dengan saya rasanya ni singgah sana saya kan. Tidak. Maka dia pun kata ka'annahu wa utinal ilma min qabliha wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Wa utina sini ada dua. Satu kata-kata Nabi Sulaiman, satu lagi kata-kata raja. Wa utina, kalau Nabi Sulaiman berkata, diberikan kepada kami ilmu. Ilmu sini ilmu tauhid. Min qabliha, sebelum daripada mukjizat ini. Sebelum daripada mukjizat ini, wa kunna muslimin, dan kami ini yang patuh pada Allah Taala. Yang tunduk patuh dengan ajaran tauhid ini. Dan ini kalau katanya Raja Sabak ni, raja perempuan Sabak ni, kami sudah diberikan ilmu, kami sudah tahu dah lah mana. Kami sudah tahu dah. Min qabliha, sebelum daripada ini kejadian ni, kami sudah tahu dah akan ilmu sebenar tentang tauhid ini. Wa kunna muslimin, kami datang ni, kami yang tunduk patuh dah Islam. Mana sini sudah Islam. Sebab dua tafsiran ini pun juga merujuk kepada Ratu Sabak ini sudah datang itu betul terima. Dia boleh datang tu kerana dia boleh terima. Mana kalau tidak dia perang. Jadi kalau dia di pihak dia rasa dia di pihak yang benar, maka sudah tentunya dia akan berperang. Tetapi ini tidak. Kerajaan Sabak ni besar, bukan kecil kerajaan Sabak ni. Sebab kerajaan Sabak ni semua kuasa laut. Maka dia ni berkuasa tentera laut lah maknanya. Dia ni tentera laut. Mana Sabak-Sabak ni bagi laut. Bagi tentera laut. Sebab tu dikatakan mana-mana tempat ni adanya Sabak. Di mana-mana tempat ni ada saja, kalau tepi pantai yang nama Sabak, itu adalah bekas jajahannya Sabak. Nama Sabak. Jadi wallahu alam, boleh jadi betul, boleh jadi salah, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi bila tengok tu nama pelik lah. Contoh kalau di Kelantan ada nama tempat Pantai Sabak. Pantai Sabak ada. Lepas tu di Sabah Sarawak tu, di Sabah
Sabah pun benda yang sama juga, Sabah. Jadi tempat-tempat gini disebut dengan perkataan yang seolah yang sama, iaitu Sabah. Sabah. Maka ada juga dikatakan, ni dikata. Nah, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Yang mana di tempat-tempat Semenanjung, mana-mana tempat-tempat pantai ni dianggap sebagai Sabah. Kerana besarnya jajahan Sabah. Kerana mereka ni adalah golongan tentera-tentera laut. Mereka ni golongan tentera-tentera laut. Maka Nabi Sulaiman sampai nak lawan dia ni bukan kerajaan kecil-kecil. Nabi Sulaiman ni kerajaan besar. Nabi Sulaiman ni kerajaan besar. Bila kerajaan besar, mestilah dia nak lawannya adalah kerajaan besar. Bukan yang lawan negeri-negeri kecil. Bukan. Nabi Sulaiman bukan nak lawan negeri-negeri kecil, negeri-negeri yang biasa-biasa gitu saja. Dah, mesti kerajaan yang sangat kuat. Maka ada benar juga dakwaan setengah-setengah ulama yang mengatakan Sabah ini merata semua sekali di negara di seluruh dunia. Semua yang tepi laut ni dikonquer oleh kerajaan Sabah. Dikonquer oleh kerajaan Sabah. Habis itu wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah. Sini Allah Taala sebut wasaddaha. Sebenarnya saddaha menyekat perempuan ini, Ratu Sabah ni. Maka nak ta'budu min dunillah, apa yang dia sembah sebelum pada ni, yang sembah selain pada Allah Taala itu, itulah yang menyekat dia daripada mentauhidkan Allah. Itulah menyekat dia daripada mentauhidkan Allah. Iaitu ibadah syirik dia itulah yang menyekat. Kenapa? Sudah menjadi resam. Ini dia panggil resam. Sudah menjadi resam. Tetapi resam dia ni adalah resam yang ada satu lagi resam yang baik. Resam mencari kebenaran. Itu. Negara Sabah ni, negara kalau dia ni kerajaan yang besar, kerajaan yang besar, dia bukan kerajaan biasa-biasa, dia kerajaan yang cerdik. Kerajaan dia ni kerajaan cerdik. Mestilah dia ni buat sesuatu yang baik untuk jaganya kerajaan dia tu boleh tahan lama. Maka sebab tu Allah Taala sebut cerita dia ni bermesyuarat. Mana poin dia nya adalah dia bermesyuarat dengan di kalangan pembesar-pembesar dia, pemimpin-pemimpin bawah dia ni. Maka bila adanya mesyuarat-mesyuarat gini, maka sudah tentunya akan adanya jawapan yang terbaik. Kerana bila banyaknya syur, maka akan boleh pilihnya mana-mana saja yang syur yang terbaik, kan? Tapi kalau tak adanya syur, macam mana nak ada yang terbaik? Ada satu pendapat saja. Ya, ada satu pendapat saja, macam mana nak melaksanakan? Kalau mari hanya buah fikiran daripada satu orang raja saja, maka mestinya dengan adanya penasihat-penasihat yang ramai. Dan penasihat itu pun yang hendak dilantik jadi penasihat itu mestilah orang yang cerdik juga. Kalau latih penasihat orang yang bodoh pun tak jadi kerja. Dan ini dia panggil hijab rasmi. Ini dia panggil hijab rasmi, hijab ada resam. Hijab ada resam ni dengan amalan itu menyebabkan terhalang daripada melakukan tauhid. Maka jika kita ditanya, macam mana perempuan tu boleh buat benda bodoh? Ya, dia boleh buat benda bodoh. Walaupun dia ngaji, kalau dia ngaji bab-bab dunia ni cerdik dia, kan? Tapi dalam bab beragama ni nampak bodoh dia. Nampak bodoh dia. Kenapa dia nampak bodoh? Kerana dia ni disekat dengan hijab rasmi. Hijab dia adalah hijab adat resam. Yang apa yang dia buat selalu buat, itu sebagai penghalang. Sebab dia tak akan nampak benda tu akan salah. Takkan salah. Daripada kecil lagi dia diberitahu, inilah nak semua ni. Ni. Sembah. Sebab tu kita, walaupun kita pada anak-anak kita, kan? Kita ajar dia kena percaya Allah Tuhan kita, kena solat gini. Kita tak ada ajar dalil-dalil lagi pada dia. Tapi selepas pada tu, selepas dia meningkat dewasa tu, maka kita pun mulai ajar pada dia. Ini dalil dia, Al-Quran. Kamu solat ni kenapa kamu solat gini? Kerana Nabi buat gini, Nabi buat gini.
Jadi kamu jangan buatnya solat seperti ini kerana Nabi tak pernah buat amalan seperti ini, contoh. Maka anak kita yang kita ajar sebelum pada ni dengan cara adat resam, maka dia akan dapatnya jadi bentuk ilmu. Dan kita kena asuh anak kita ni daripada kecil ni supaya dia ni tahu benda ni kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Apa saja kena ada ilmu dan mestinya dia ni kita kena ajar nak kepada kebenaran. Kalau kita ajar anak kita ni supaya dia cari kebenaran, maka pastinya dia ni akan dapatnya petunjuk. Sebab orang yang tak dapat petunjuk ni adalah orang yang tidak mahu cari kebenaran. Dia tak mahu cari. Maka kita kena pastikan dia tu nak kepada kebenaran. Dan dia tahu benda yang kita duk bawa ni, benda agama yang kita bawa ni adalah benar, kan? Dan walaupun sebelum pada ni dia kata benar tu kerana kita kata benar. Tapi selepas pada tu tidak dah. Kerana dengan ilmu pengetahuan yang lain lagi. Dia belajar, bukan ayah saya kata, Nabi kata. Bukan ayah saya kata, Allah Ta'ala kata. Ya. Maka barulah jadi anak kita tu jadi anak yang cerita. Ya. Maka inilah nak beritahunya, hijab rasmi gini ni, yang boleh menghalang satu orang tu daripada mendapat hidayah. Maka jaga-jaganya kita dalam melaksanakan perkara yang boleh menyebabkan jadi adat resam. Jangan jadi adat resam buat dosa. Kalau adat resam buat dosa, maka kita tidak akan bertaubat. Habis itu, innaha kanat min qaumil kafirin. Sungguhnya dia ni termasuk di kalangan kaum yang kafir. Qila dahadukhulil sarh. Lalu diberitahu kepada dia, udkhulis sarh. Masuklah kamu ke dalam istana tu. Falamma ra'atuhu hasibatuhu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Maka tak kalanya dia melihat dia melihatnya lantai. Dia melihat lantai istana tu. Hasibatuhu lujjatan, dia ingat ke air? Dia ingat ke nampak tu air dalam. Lujatan ni air dalam. Dia nampak macam air dalam. Kerana jernihnya. Wa kashafan an saqaiha. Kemudian dia mulailah nak selaknya dua betis dia. Nak selak dua betis dia. Cerita selak dua betis ni sampai jadi satu benda isu pun. Selak betis ni. Sampai kata Nabi Sulaiman sebenarnya kali dia nak nikah dengan Ratu Sabah. Bila dia nak nikah dengan Ratu Sabah, sebelum nak nikah tu dia kena tengok dulu, dia kata. Bila nak tengok, dia nak tengoknya betis. Dia nak tengoknya betisnya ratu tu. Maka inilah bentuk kemungkaran yang dibawa oleh cerita-cerita Israiliyat ni. Dia kira Nabi Sulaiman ni lapar nak tengok betis perempuan. Gitu. Lebih-lebih lagi raja perempuan. Nak tengok kan? Kerananya dia anggap Nabi Sulaiman tu tergoda dengan Ratu Sabah. Sehingga cerita dongeng menyebut kan Nabi Sulaiman berkahwin dengan Balqis kan? Tidak gitu. Nabi Sulaiman nikah dengan Balqis, Yusuf nikah dengan Zulaikha. Benar cerita sama tu. Supaya kamu ni bahagia. Sampai ada dalam kertas tu dia tulis bahagia seperti mana Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Bahagia bahagia dengan Zulaikha. Kemudian dengan ni pula Ratu Sabah ni. Ratu Sabah ni dengan Balqis ni. Karenanya Nabi Sulaiman ni kena sangat nak ke perempuan hak jadi raja ni. Raja perempuan ni. Maka itu semua sekali adalah cerita Israiliyat. Maka sinilah maksud dia wa kasyafat an saqaiha. Sini guru saya beritahunya dia dengan maksud mulai. Dia panggil syara'at fi kashfi saqai. Syara'at, mulai. Mulai nak selak. Selak adakah? Tak selak lagi. Mulai nak selak. Qala innahu sarhum mumarradun min qawarir. Katanya Nabi Sulaiman, ia adalah istana yang diperbuat daripada kaca. Qalat, berkatanya perempuan itu, Rabbi inni zalamtu nafsi. Wahai Rabbku. Ini zahir dia Islam dah. Zahirnya dia Islam dah. Inni zalamtu nafsi, aku menzalimi diri aku sendiri.
Wa aslamtu dan aku tunduk patuh ma'a Sulaiman bersama dengan Sulaiman. Lillahi Rabbil Alamin kepada Allah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Habis itu walaqad arsalna ila Thamud akhahum salihah. Dan benar-benarnya kami utuskan kepada Samud saudara mereka Saleh. Iaitu utusan itu menyampaikan risalahnya apa? Saleh itu, "Ubudullah," hendaklah kamu ibadah pada Allah. Fa idahum fariqan yaqtasibun. Maka tiba-tibanya mereka itu berpecah dua golongan. Satu orang beriman, satu orang kafir. Yang beriman dengan dakwah dengan Nabi Saleh. Satu lagi kafir menolaknya Nabi Saleh. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Berkatanya Nabi Saleh, kenapa wahai kaum aku, kenapalah kamu minta segerakan benda yang buruk, perkara yang buruk kamu minta segerakan, iaitu azab. Qabla al-hasanah, sebelum daripada perkara yang baik, iaitu rahmat Allah. Kenapa kamu tak minta rahmat? Kenapa kamu tak minta syurga? Kenapa kamu minta benda gitu? Kenapa nak kena mintanya azab? Kan? Kenapa nak kena mintanya azab? Laula tastaghfiruna Allah. Mengapa kamu tidak memohon pada Allah Ta'ala? Doa ni pilihlah doa nak baik-baik sikit. Doa minta ampun pada Allah Ta'ala. La'allakum turhamun. Supaya kamu ni dirahmatinya, disayanginya oleh Allah Ta'ala. Dengan mendapat keampunan itu. Qalu tayyarna bika wa mimman ma'ak. Mereka pun berkata, ittayyarna. Kami rasa sial lah bika dengan sebabnya kamu ni. Wa bimam ma'ak, dan disebabkan orang yang bersama dengan kamu. Rasa sial sini kerana mereka itu dikenakan musibah. Mereka itu dikenakan musibah. Seperti mana disebutkan dalam kitab tafsirnya, dia itu dikenakan kemarau. Dikenakan kemarau pada pokok dia. Jadi mereka berkata, ittayyarna bika. Kami rasa sialnya, mendapat sial disebabkan kamu. Dan juga orang yang bersama kamu. Katanya Nabi Saleh, qala ta'irukum 'indallah. Sial yang kamu dakwa itu adalah takdir Allah. Ia di sisi Allah Ta'ala. Ia adalah di sisi Allah Ta'ala. Yang kamu kata ta'ir itu kerana takdir masa depan yang mengatakan sedemikian, iaitu benda yang buruk pada kamu. Jadi yang jadikan baik ke buruk ni Allah. Semua sekali itu di sisi Allah. Ta'ir kan saya dah bahasakan sebelum pada ni kan. Ta'ir asal maknanya adalah burung. Ta'ir kan daripada ta'ir kan. Ta'ir ni makna burung. Burung ni biasanya akan dibuat untuk memilih surat-surat nasib. Dia akan tulisnya surat-surat nasib, dia letak atas meja ke apa, maka dia akan lepasnya burung tu memilih surat nasib itu. Kalau ada orang mari jumpa dengan dia, maka dia kata bayar, okey, pas bayar tu, maka dia akan perintahkan burung, maka burung pun akan berjalan, dia akan ambilnya surat. Tempat kita ada? Tak ada orang buat. Kalau di Pakistan banyak. Pakistan banyak. Di Pakistan tu burung tu lah, burung kakak tua ke apa tu. Burung tu. Biasanya dia akan beritahu lah. Kamu tengok ni macam mana ni, dia ni mari ni. Dia kata. Lepas tu burung tu pun akan pergi ambil surat tu dia lah tu dia tulisnya. Maka burung tu apa ambil lah surat tu. Bila ambil surat tu, tuan dia pun ambil buka surat tu, dia pun baca. Okey, kamu akan kena ini. Kalau benda baik, baik ini kan. Jadi kalau sial, kalau untung tuah, dia akan beritahu tuah ini. Lepas pada tu tak ada. Dianya miskin ya, orang tu ya. Duk lepak tepi jalan tu ya, bersama dengan peminta sedekah lain. Tapi ramailah orang pergi. Orang nak nilik nasib ni. Dan ini zaman dahulu lah. Zaman dahulu tu dia panggil ta'i. Maka menilik nasib. Dan menilik nasib ini
dinisbahkan pada perkataan makna sial. Sebab nak tilik nasib ni, nak tahu nasib yang malang yang mana. Yang malang yang manakah? Kalau kita nak menikah, tarikh ni tarikh malang ke tarikh tua. Kalau malang, kita tak nak nikah, tak ada tarikh ni. Kalau tua, kalau tua kita nak nikah. Oh sedap lagi pok dia ngejah. Sedap lagi, ada tu pok keling pok keling, dia ngejah. Bila tilik nasib pula benda sial. Tarikh orang nak kahwin tu sial. Contohnya 1 hari bulan, sial dia kata, sial. Lepas tu macam mana sial ni gini-gini, tak boleh kahwin lah. Maka dia pun tengoklah, buat kira lah macam mana, dia pun bayar. Bayar, boleh rasuah pula. Dia pun bayar. Lepas bayar, ada apa? Bayar kita ejaz sikit. Hari sama, waktu lain. Dia ejaz pula. Waktu ni, kamu akan dapat tuah. Kalau kamu tak ikut waktu ni, maka itu dapat sial. Dia ejaz pula situ. Maka nak nikah, kena mesti waktu yang tepat. Lepas tu kalau India, orang India, biasanya, sebelum nak nikah, dia akan carinya tukang tilik. Suruh ceknya, waktu sial ke tak. Nak nikah ni boleh sial ke tak. Ni boleh untung ke boleh sial nikah dengan orang ni pada tarikh ni. Maka sebelum tetap tarikh tu dia akan pergi menuju dulu. Jadi itulah asal makna yang ta'ir. Jadi dia kata ta'irukum 'inda Allah. Sebenarnya kali nasib malang tu di sisi Allah. Kerana Allah Ta'ala yang bagi takdir semua sekali. Sebab ta'ir tu ganti nama pada takdir. Takdir yang kena pada kamu. Ta'irukum dengan mana takdirukum. Takdir buat kamu. Inda Allah di sisi Allah. Bal antum qaumun tuftanun. Bahkan kamu ni kaum yang difitnahkan. Difitnah sini mana diujikan, dipesongkan, mendapat musibah. Kamu ni mendapat musibah. Musibah daripada siapa? Musibah daripada syaitan. Musibah daripada syaitan. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan di dalam bandar itu, di ibu negara dia tu, adanya 9 orang 9 orang pembesar, yufsiduna fil ard, yang sangat jahatnya dia itu membuat kerosakan di atas muka bumi, wala yuslihun, dan sama sekalinya dia itu tidak melakukan pembaikan di situ, tidak buat kebaikan langsung pun. Qalu, mereka berkata sini ba'duhum ba'd, mereka berkata sebahagian pada sebahagian yang lain. Taqasamu billah, bersumpahlah kamu, kita semualah maknanya dengan nama Allah. Lanubayyitannahu, yang mana kita akan bunuh dia, bunuh Saleh, wa alahu, dan keluarga dia. Thumma lanaqulanna liwaliyihi ma syahidna, dan kita akan kata kepada ahli keluarga Saleh itu, ma syahidna, kami tak nampak apa-apa, muhlika ahlihi, kematian kebinasaannya ahli keluarga dia ini. Wa inna la sadiqun, dan sesungguhnya kami ini bercakap benar. Dia nak tipu gitu. Dia nak bunuh, lepas bunuh tu dia nak tipu. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Dan mereka itu mengadakan rancangan jahat mereka itu. Wa makarna, dan kami pun juga buat rancangan balasnya kejahatan mereka itu. Wa hum la yash'urun, dan mereka itu tak sedar apa-apa. Fanzur kaifa kana akibatu makrihim anna dammannahum wa qaumahum. Berarti tengoklah kaifa, bagaimananya kesudahannya rancangan jahatnya mereka itu, tipu dayanya mereka itu, anna dammarnahum, sungguhnya kami binasakan mereka, wa qaumahum, dan juga kaum mereka ajma'in semua sekali. Fatilka buyutuhum khawiyah, maka itulah dianya rumah-rumah mereka khawiyah, jadi kosongnya, jadi kosong, kosong ranak, ranak musnah. Bima zalamu, kerana kezaliman yang mereka itu lakukan. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Sungguhnya pada perkara itu adalah berupa dalil bukti yang jelas akan keesaan Allah Taala, akan keberkatan Allah, akan ilmu ghaib Allah. Liqaumin ya'lamun, untuk kaum yang ingin tahu. Kaum yang ingin tahu kebenaran. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka itu orang yang takut. Walutan, dan sininya utusan lain pula kami utuskan kepada Lut. Idz qala liqaumihi, tatkala dia berkata kepada kaum dia,
Atatunal fahishata wa antum tubsirun. Adakah patutnya kamu melakukan mendatangi kekejian, yakni bentuk lelaki dengan lelaki lah. Wa antum tubsirun, padahal kamu itu melihat benda itu, kamu yakin benda itu maknanya. Tubsirun dengan mana tuqinun, kamu melihat dengan yakinnya ia itu adalah perbuatan yang keji. Tubsirun dengan mana tubsiruna bil yaqin, kamu melihat, kamu mengetahui dengan yakin. A innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa, ini bayan dia. Adakah patutnya kamu ni mendatangi lelaki untuk memuaskan syahwat nafsu yang selain daripada perempuan? Bal antum qaumun tajhalun, bahkan kamu ni adalah kaum yang sangat-sangat jahil. Fama kana jawab qaumihi, maka tidaknya jawapan kaum dia illa an qalu, mereka berkata, akhriju ala lutim min qaryatikum, hendaklah kamu keluarkan puak-puak Lut ni daripada negeri kamu. Innahum unasun yatatahharun, sungguhnya mereka ini adalah puak-puak yang suci. Ini betul untuk menganyi lah, untuk mempersendal. Mereka ini adalah golongan yang suci bersih, dia tak suka yang kotor. Dia tak suka yang kotor. Maksud dia tak suka yang kotor di sini, kalau seperti mana yang disebut Ibn Abbas, ini tak suka punggung. Ini maksudnya tak suka punggung. Fa'anjainahu wa ahlahu illa mar'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Lalu kami selamatkan dia dan juga ahli keluarga dia, illa mar'atahu, melainkannya isteri dia. Qaddarnaha minal ghabirin, kami tentukan bini dia ini minal ghabirin, termasuk orang yang kekal di situ mendapat azab. Wa amtarna alaihim matara, lalu kami hujani ke atas mereka dengan hujan yang memberi azab daripada langit, berupa hujan batu yang memanas. Fasa amatarul mundarin, maka sangat buruklah, sangat kejinya, sangat hodohnya azab hujan yang ditimpakan kepada orang yang sudah diberikan peringatan kepada mereka. Jadi sampai sini kisah yang sudah dibacakan itu, setelah dibacakan kitab kisah-kisah yang sudah diucapkan tadi dan diberitahukan tadi, qul, katakanlah ya Muhammad, alhamdulillah wa qulil hamdulillah, hendaklah kamu sebut alhamdulillah, wasalamun, dan salam sejahteralah, ala ibadihi alladhina astafa, ke atas hamba-hamba dia yang terpilih. Allahu khairun, Allahu khairun, sini adanya dua hamzah, dijadikan satu maka jadi Allah panjang. Allahu khairun amma yusyrikun, adakahnya Allah, adakah Allah Ta'ala itulah yang lebih baik, amma yusyrikun, ataupun yang mereka itu syirikkan itu yang lebih baik. Jawapannya Allah, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'a, ataupun yang dapat menciptakan langit-langit dan juga bumi dan menurunkan kepada kamu daripada langit itu air hujan. Fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah, lalu dia dapat kami dapat menumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang memiliki tanam pokok-pokok yang cantik, memiliki pokok-pokok yang cantik yang menghijau, yang disenangi oleh orang yang melihat. Maka nalakum antum bitu syajaraha, tidaklah kamu yang dapatnya menumbuhkan pokoknya. Ailahum ma'allah, adakah ilah lainnya yang layak disembah yang bersama dengan Allah? Jawapannya tidak ada. Balhum qaumun ya'dilun, bahkan mereka itu adalah kaum yang melakukan sama. Sama sini dengan mana yusyriku, mereka itu kaum yang syirik pada Allah Ta'ala. Amma ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Ataupun Tuhan yang mengadakan bumi, siapakah yang menciptakan bumi? Siapakah yang menciptakan bumi? Bumi itu qarara, bumi itu yang mana dia tu tetap di situ.
Wa ja'ala khilalaha, dan dia mengadakan khilalaha di celah dia itu. Mana di celah-celahnya bukit-bukit, di celahnya laluan-laluan tepi-tepi gunung tepi itu, ataupun di kawasan lembah itu, anhara, adanya sungai-sungai yang banyak. Wa ja'ala laha rawasiya, dan dia mengadakan buat bumi itu adanya rawasiya, adanya pemasok dia. Pemasok dia itu gunung ganang. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan dia mengadakan di antara dua lautan itunya adanya halangan. Ilahum ma'allah, adakah laginya ilah lain yang bersama dengan Allah, Tuhan lain yang layak disembah yang selain Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka itu tidak mengetahui yakni hakikat tauhid. Adakah yang mendapatnya mayujibul muttarra, yang dapatnya adakah ataupun siapakah, boleh belakang ke situ, siapakah lagi yang dapat yujibul mudtarra, yang dapat menerimanya doa orang yang terdesak, idza da'ahu, bila dia berdoa minta kepadanya, wa yakshifus su'a, dan dia dapat mengangkatnya kesusahan yang melanda pada orang itu, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan dia mengadakan kamu itu menjadi pemimpin-pemimpin di atas muka bumi, pengganti. Ilahum ma'allah, adakah ilah lain yang bersama dengan Allah, yang sembahan lain yang layak bersama dengan Allah adakah? Qalilam ma tadhakkaru, sangat sedikitnya kamu yang nak ambil peringatan dengan peringatan Al-Quran ini. Amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahr, ataupun siapakah lagi yang dapat memberinya hidayah kepada kamu, beri petunjuknya pada kamu, fi zulumatil barri, ketikanya kamu di dalam kegelapan di daratan, wal bahari, dan juga di lautan. Wa may yursilur riyah, dan siapakah laginya yang dapat menghantarnya angin-angin, busyran, sebagai berita gembira, baina yaday rahmati, sebelum daripada rahmatnya Allah, rahmatnya iaitu sebelum daripada turunnya hujan. Ilahum ma'allah, adakah Tuhan lain yang bersama dengan Allah Ta'ala yang layak disembah? Ta'alallahu amma yusyrikun, maha tingginya Allah Ta'ala daripada apa yang mereka itu syirikkan. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard, adakah siapakah laginya yabda'ul khalqa, yang dapat memulakan ciptaan, thumma yu'iduhu, kemudian dia dapat mengulanginya kembali, wa may yarzuqukum, dan siapakah yang lagi yang dapatnya memberi rezeki kepada kamu, minas sama'i wal ard, daripada langit dan juga bumi. Ilahum ma'allah, adakah ilah lain yang layak disembah bersama dengan Allah Ta'ala? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, qul, katakanlah ya Muhammad, marilah kepada aku burhanakum, dalil bukti kamu, in kuntum sadiqin, sekiranya kamu ini orang yang benar. Qul, katakanlah ya Muhammad, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ini khulasah cerita juga ni. Ini khulasah cerita yang sebelum pada ni. Qul, katakanlah ya Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui, tiada siapa pun yang mengetahui di langit-langit dan juga di bumi akan perkara yang ghaib, illallah, melainkannya Allah Ta'ala. Siapa saja yang di langit-langit dan bumi ini, tidak ada pun yang mengetahui ilmu ghaib, melainkan Allah Ta'ala. Jadi sini tauhid fil ilmi. Ini tauhid fil ilmi, dan tauhid fil ilmi inilah sebagai buktinya Allah Ta'ala itu maha berkat dan adanya kuasa tasarruf. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka itu tidak mengetahui bilakah mereka itu akan dibangkitkan, hidupkan untuk diberi balasan di akhirat. Balid daraka ilmuhum fil akhirah, bahkannya iddaraka ilmuhum sini dengan mana iddaraka, dengan mana takamala.
takamala ilmuhum, jadi sempurnanya ilmu mereka itu di akhirat. Mana sempurnanya mereka itu alimnya bila? Alimnya mereka itu di akhirat. Jangan tunggu alim di akhirat. Alim ni sekarang ni. Alim mesti kena dunia ni. Jangan kita jadi bodoh di akhirat. Bodoh di dunia yang mana menyebabkan kita di akhirat itu baru di akhirat baru jadi alim. Sebab tu orang yang malah nak belajar jadi alim ni, malah nak jadi alim. Malah nak jadi alim Qurannya, alim hadisnya kan. Malah nak jadi. Maka dia akan alim juga. Alim mana? Alim di akhirat. Dan alim di akhirat tak ada guna. Sebab itu akan menyebabkan mereka itu akan mendapatnya bala bencana. Balhum fi syakim minha. Bahkan yang mereka itu dalam keraguannya terhadap akhirat. Balhum minha amun. Bahkan yang mereka itu buta akan akhirat. Maka di dunia ni buta, maka akhirat jadi buta sungguh. Wa qala alladhina kafaru aidza kunna turaban wa abauna inna lamukhrajun. Ini syikayah. Itu betul pengaduannya sini. Wa qala alladhina kafaru. Dan tergamuknya orang kafir ini berkata, aidza kunna turaba. Adakah bilanya kami ini sudah menjadi tanah? Wa abauna, dan tuk nenek kami yang sudah jadi tanah. Inna la mukhrajun, adakah kami ini akan dikeluarkan balik untuk hidup? Laqad wa'idna hadza nahnu wa abauna min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Dan benar-benarnya sudah dijanjikan kepada kami ini, kami dan tuk nenek kami dulu pun ada orang yang beritahu benda yang sama. Min qablu, sebelum daripada ini, in hadza, tidaklah ini berita illa asatirul awwalin, mereka cerita dongeng orang dahulu kala. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Qul, katakanlah ya Muhammad, siru, hendaklah kamu pergi merantau di bumi, di tempat-tempat tertentu di kawasan bumi. Fanzuru, maka hendaklah mereka itu perhati tengok, kamu melihat, memperhatikan tengok, dengan mengambilnya periktibaran kaifa kana aqibatul mujrimin, bagaimananya akibat kesudahannya orang-orang yang pendosa itu. Tasliyah sini. Wala tahzan alaihim, janganlah kamu duka cita terhadap mereka, sedih terhadap mereka. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun, dan jangannya sama sekalinya kamu dalam sempitnya dada kamu terhadap tipu helah mereka, terhadap tipu helah mereka yang mereka itu rancangkan terhadap kamu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala lah penolong kamu. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini pun juga syikayah. Wa yaqulu, dan mereka itu berkata, mata hadzal wa'd, bilalah laginya janji ini ni, in kuntum shadiqin, sekiranya kamu orang benar. Bila janji? Nak tahu? Mana? Tak nampak. Qul asa an yakuna radifa lakum ba'du alladhi tasta'jilun. Qul, katakanlah pada mereka yang Muhammad, asa an yakuna radifa lakum, barangkalinya dia duduk di belakang kamu. Iaitu iqtaraba. Radifa situ dengan mana iqtaraba, sudah hampirnya dia dekat dengan kamu. Radifa ni asal dianya maknanya duduk bonceng belakang. Duduk bonceng belakang kamu. Barangkalinya sudah duduk bonceng belakang kamu tu, ba'dul ladzi tasta'jilun, sebahagian yang kamu duduk minta segerakan itu, yakni azab. Yakni radifah situ dengan mana dekat. Yakni sininya perang Badar. Perang Badar. Yakni sininya perang Badar. Dekat. Mana kamu akan ditewaskan pada peperangan Badar. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Sungguhnya Rabb kamu ladzu fadlin, dialah yang memberi kelebihan ke atas manusia. Walakinna aktsarahum la yashkurun, akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak mensyukuri nikmat Allah Taala itu dengan ketaatan. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan sungguhnya Rabb kamu itu benar-benarnya dia mengetahui ma tukinnu suduruhum, apa yang dipendamkan di dalam dada-dada mereka, wa ma yu'linun, dan apa yang dizahirkan, diluahkan daripada dada mereka itu pun Allah Taala tahu semua. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin, dan tidak ada sebarang perkara gaib yang tidak diketahui fis samai wal ardi, langit dan di bumi,
illa fi kitabim mubin, melainkan ia itu sudah tercatatnya ada dalam kitab suratan di Lauh Mahfuz. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun. Sungguhnya ini Al-Quran menceritakan akan Bani Israel, kebanyakannya mereka itu berselisih tentang Al-Quran ini. Wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Sungguhnya Al-Quran itu ia adalah petunjuk dan juga rahmat buat orang yang beriman. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih. Sungguhnya Allah Ta'ala Rabb kamu yaqdi bainahum akan memberikan keputusan hukum di kalangan mereka bihukmihi dengan hukumnya Allah Ta'ala wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Ta'ala yang maha perkasa, tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa pun dan tidak ada yang boleh selamat daripada azab Allah. Al-alim lagi Allah Ta'ala itu maha mengetahuinya akan semua hal ehwalnya makhluk. Fatawakkal 'ala Allah, sini tasliyah. Pujukan untuk menyejukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak memberi semangat lagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah pada Allah Taala. Kamu tawakallah pada Allah Taala, innaka 'alal haqqil mubin. Sungguhnya kamu ni di atas kebenaran yang jelas, yang nyata jelas. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a wa la tusmi'us summad du'a idza wallaw mudbirin. Sungguhnya engkau tidak dapat memperdengarkan orang yang mati itu boleh dengar, iaitu hakikat ataupun maknawi, hakikat ataupun majazi sini. Hakikat atau maknawi. Mana hakikat orang itu mati hakikat kau, ataupun secara maknawi dia itu mati kau, kamu tetapnya tidak boleh memperdengarkan pada mereka. Maknawi ini mana kita memperdengarkan bagi sampainya ilmu pada dia. Boleh sampai? Tak boleh. Kepada orang yang hidup sekalipun, kerana dia tu umpama orang mati. Ataupun yang memang dah real mati sekalipun. Hakikat dia panggil, real. Ya real mati sekalipun boleh nak ajar pada dia Al-Quran ke? Tak boleh. Wala tusmi'u summad du'a. Dan begitu jugalah, kamu tidak boleh memperdengarkan orang yang pekak itu bolehnya mendengarnya seruan. Idza wallau, bilanya mereka itu berpaling pergi. Sebab orang yang pekak ni depan dia tak apalah tahu, dia tahulah. Tapi bila dia berpaling pergi, kita panggil dia tak tahu apa-apa. Wa ma anta bihadil umi an dalalatihim. Dan tidaklah kamu ya Muhammad sama sekalinya ada kuasa nak memberi hidayah kepada orang yang buta. Tak ada. An dalalatihim, untuk jadinya mereka itu tidak dapat sesat. Dan sini pun juga sama, hakikat dan maknawi. Sini pun juga hakikat dan juga maknawi. Mana orang yang buta hakikat kau ataupun secara maknawi pun tak boleh. Orang yang sesat nak suruh jadi dapat hidayah pun tak boleh. Orang yang buta sungguh pun kamu nak bagi petunjuk pada dia, itu pun tidak dapat. In tusbi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Tidaklah kamu dapat memperdengarkan illa man yu'minu bi ayatina, melainkan kepada orang yang beriman bi ayatina, yang percaya akan ayat-ayat kami, fahum muslimun, lalu mereka itu tunduk patuhnya dengan ajaran yang kamu nak sampaikan itu. Orang macam ini kamu boleh memperdengarkan mereka, boleh sampaikan Al-Quran kepada mereka. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan bila terjadi sungguhnya kiamat ini menimpa mereka, terjadi yang sungguh menimpa mereka, yakni alamat kiamat itu sudah berlaku. Alamat besarnya kiamat itu sudah berlaku. Akhrajna lahum dabbatan, kami akan keluarnya buat mereka itu adanya makhluk yang mari daripada bumi, tukallimuhum,
Binatang ini akan bercakap dengan mereka itu, annannasa kanu bi ayatina la yuqinun. Sungguhnya manusia sekarang ini sudahnya tidaknya yakin tidak beriman akan ayat-ayat kami. Dan ininya bila sudah akhir-akhir. Ketika mana orang Islam pun dah pudar dah, orang pun dah semua pun pakat kafir-kafir belaka. Dan nabi di kalangan alim ulama pun memang dah lama-lama dah mati. Tinggalnya yang mana ada ni adalah orang-orang yang jahil saja. Maka ketika ini tak ada guna dah lagi ni nak beri dakwah kepada mereka, disuruh binatang yang dakwah mereka. Binatang saja. Tu pun beritahu ancaman, beritahu gitu. Dan mereka itu dengar dan mereka itu faham. Binatang ni boleh bercakap bahasa Melayu, mana bahasa yang boleh difahami oleh orang manusia lah maknanya. Boleh difahami oleh bahasa dunia lah. Tak tahulah bahasa Melayu ke tidak tu. Tapi mana boleh diketahui oleh semua orang. Mana bila dia bercakap, semua orang tahu. Dia bercakap tu orang tahu. Tetapi bila tahu pun sama ya. Innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak dapat memperdengarkan kepada orang yang sudah mati. Lau-lau pun walaupun binatang yang lau itu sepatutnya benda ajaib dah. Tak ada. Dia buat selfie ke apa pula di situ. Kan? Buat masuk dalam TikTok mana pula ke masa tu. Dia ambil peluang pula masa tu. Nak buat konten situ pula. Jadi mungkin gitulah kot. Jadi itu keadaan musibah di akhir zaman lah. Wa yawma nahsyuruhum min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un. Dan pada hari yang mana kami kumpulkan setiap daripada umat itu semua sekalinya, awal dan akhir, mimman yukadzibu bi ayatina, di kalangan orang yang mendustakan akan ayat-ayat kami, fahum yuza'un, lalu mereka itu dibagi-bagikan. Ini sama dengan ayat sebelum pada ni kan, fahum yuza'un. Hak tadi hak Nabi Sulaiman tadi yuzaun juga. Yuzaun tu dibagikan tugas. Hak ni dibagi-bagikan tugas jugalah ni, dibagikan tepat untuk masuk mana-mana. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma amma dza kuntum ta'malun. Hatta idza ja'u, sehinggalah mereka itu datang situ. Qala, berkatanya Allah Ta'ala, akadzabtum bi ayati, adakah patutnya kamu ni mendustakan akan ayat-ayat aku. Walam tuhitu biha ilma, kamu sama sekalinya tidak memiliki ilmu yang menyeluruh pun. Amma dza kuntum ta'malun, ataupun apa yang kamu tu amalkan. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Dan berlakulah azab ke atas mereka bima zalamu, disebabkan kezaliman mereka itu. Fahum la yantiqun, lalu mereka itu tak dapatnya bercakap. Bila kena pada mereka itu azab, mereka itu tak bercakap. Sini dalil akli. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan nahara mubsira. Apakah mereka itu tidak melihat? Sungguhnya kamilah mengadakan malam itu supaya mereka itu boleh berehat pada waktu malam itu. Wan nahara mubsira, dan siang harinya jadi cerah. Bila cerah tu kamu boleh keluar pergi urusan kamu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Sungguhnya pada perkara itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala bagi kaum yang beriman. Wa yauma yunfakhu bis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan pada hari yang ditiup sangkakala yang kedua lah sini. Fafazi'a man fis samawati wal ard. Maka jadi takut gentarnya sesiapa saja yang di langit-langit dan juga sesiapa saja yang di bumi, illa man syaa Allah. Mereka siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, iaitu di kalangan malaikat, nabi dan syuhada dan sebagainya, yang lain yang Allah Ta'ala pilihkan.
wa kullun atauhu dakhirin, dan semua sekali umat itu datang menghadap Allah Taala secara hina-dina. Hina-dina patuh, merendah diri dan patuh pada Allah Taala. Wa taral jibala tahsabuha jaminatan wa hiya tamurru marras sahab. Dan pada hari kiamat itu, ini hari kiamat, ini cerita hari kiamat, tauhid ukhrawi ya. Wa taral jibal, dan kamu melihatnya gunung ganang. Gunung ganang yakni pada hari kiamat. Gunung ganang pada hari kiamat. Tahsabuha jaminatan, kamu rasanya dia tu macam tak ada bergerak apa. Wa hiya tamurru marras sahab, tapi dia itu bolehnya bergerak seperti mana bergeraknya awan. Dia boleh bergerak seperti mana bergeraknya awan. Yang ini maksud sininya, bila hari kiamat itu berlaku, hancur lebur semua sekali. Hancur lebur semua sekalinya. Gunung ganang yang kita nampak keras tak bergerak, yang kamu lihat keras tak bergerak itu, sampai satu masanya dia itu akan jadinya hancur. Hancur. Sun'allahilladzi ataqana kulla syai'. Ciptaan Allah Ta'ala itu sangat rapi kukuhnya akan setiap sesuatu. Innahu khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Ta'ala itu maha luasnya pengetahuan akan apa saja yang kamu lakukan. Man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faz'i yawma idzin aminun. Barang siapa yang datang dengan membawanya hasanah. Hasanah itu apa? La ilaha illallah. Mentauhidkan Allah. Falahu khairum minha, maka buatnya lebih baik daripada apa yang hasanah dia itu. Wa hum min faz'i yawma idzin aminun, dan mereka itu daripada ketakutan pada hari kiamat itu aminun, mereka itu aman. Mereka ni orang yang aman, tenteram, yang selamat daripada ketakutan. Wa man jaa bis sayyati, dan barang siapa yang datang dengan membawa ke benda yang kalimah syirik lah sini. Sayyi'ah ni kalimah syirik, yang atas tadi hasanah tadi kalimah tauhid. Barang siapa yang datang hari kiamat kelak ni dengan kalimah syirik, fakubbat wujuhum finnar, lalu ditekupnya wajah-wajah mereka ini ke dalam neraka. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, tidaklah kamu semua diberi balasan illa ma kuntum ta'malun, mereka kerana amal yang kamu selalu lakukan. Ini dalil wahyi. Innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati allati harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Sungguhnya aku ni diperintahkan hanya untuk aku beribadah kepada Tuhan yang berkuasa terhadap negeri ini, yakni Mekah. Alladhi haramaha, yang Allah Ta'ala haramkannya jadi tanah haram. Walahu kullu syai', dan milik dia setiap sesuatu itu adalah miliknya Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku ni diperintahkan supaya aku ni termasuk di kalangan orang yang tunduk patuh. Wa an atluwal Quran, dan aku membacakan Al-Quran kepada manusia, sampaikan Al-Quran kepada manusia, dakwahkan Al-Quran kepada manusia. Faman ihtada, maka barang siapa yang ikut panduan hidayah Al-Quran ini, fa innama yahtadi li nafsi, maka dia itu mendapat hidayah, memperolehi hidayah untuk kebaikan diri dia sendiri. Wa man dhalla, barang siapa yang sesat tidak mahu ikutnya Al-Quran, faqul, maka katakanlah, innama ana minal mudirin, aku ni hanyalah termasuk di kalangan orang yang memberi ancaman. Kamu nak ikut, kamu tak nak ikut, suka hati kamulah. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan sebutlah alhamdulillah sayurikum ayati, pastinya Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada kamu akan ayat-ayatnya. Fata'rifunaha, lalu kamu akan mengetahui, kamu semua akan mengetahui ia, yakni ketika mana pengetahuan itu memberi manfaat buat kamu.
Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah sama sekalinya Rabb kamu itu tidak tahu menahu akan apa yang kamu amalkan. Habis itu dah. Wallahu a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.